Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Bersama saya Luqman Muhammad. Baik, ini tajuk-tajuk utama untuk hari ini. Pendaki maut sesak nafas di Gunung Santubong. Hari Kebangsaan peringkat negeri ikut norma baharu. Lebih 10 juta ringgit untuk mobile trainer. Hasrat 3 sekawan tawan puncak Gunung Santubong tidak kesampaian apabila salah seorang pendaki maut akibat sesak nafas. Mangsa yang dikenal sebagai Muhammad Hazwan Bakar, 24 tahun, dikatakan bersama dua rakannya memulakan pendakian pada awal pagi di gunung berkenaan. Mangsa dipercayai mengalami kesukaran bernafas ketika berada di checkpoint puncak 4.5 Santubong sebelum rakannya bertindak menghubungi pasukan penyelamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya, Azharul Sahari, ketika dihubungi berkata pihaknya terima panggilan sekitar jam 5.20 petang yang memaklumkan 3 pendaki terkandas di Gunung Santubong dan mangsa pada ketika itu tidak sedarkan diri. Sebaik tiba di kawasan berkenaan, bantuan awal diberikan kepada mangsa yang dikatakan telah sesak nafas dan tidak sedarkan diri, namun mangsa tidak beri sebarang tindak balas. Mangsa kemudian dibawa turun ke kaki gunung dengan menggunakan pengusung. Bagaimanapun, pasukan penyelamat mengambil masa kira-kira 2 jam untuk sampai ke bawah ekoran keadaan permukaan trek yang curam dan berisiko. Selepas pemeriksaan lanjut, mangsa kemudian disahkan meninggal dunia kira-kira 9.16 malam oleh petugas perubatan yang berada di lokasi. Difahamkan 2 rakan pendaki lain berada dalam keadaan selamat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK memperuntukkan sejumlah 10.95 juta ringgit di bawah skim pembiayaan tekun Mobile Trainer kepada 1,363 usahawan perkhidmatan penghantaran motosikal dalam negara. Setiap riders akan menerima bantuan maksimum RM10,000 melalui agensi tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun nasional di setiap negeri. Jelas Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, setakat ini sejumlah 1.15 juta ringgit telah disalurkan kepada 122 riders berdaftar di seluruh Sarawak. Membangunkan usahawan di kalangan belia dan belia yang tidak ada pekerjaan dan menganggur, dan juga lepasan-lepasan universiti. Kerana kita tidak lagi melihat bahawa tiap-tiap orang yang lepasan universiti ataupun lepasan institusi pengajian tinggi itu hanya bekerja dengan kerjaan, bekerja dengan syarikat-syarikat besar. Patutnya kita berjiwa besar untuk menggunakan usahawan ini sebagai alternatif kepada employment.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas Majlis Penutupan Tunas Usahawan Belia Tiub 7.0 di Virtual Park Kota Semarahan pada Sabtu. Sejak diperkenalkan 18 Mac 2020, seramai 1,500 riders di seluruh negara menerima skim ini bagi bantu mereka jana pendapatan, membeli motosikal baharu dan sebagai modal permulaan. Sementara itu, sumbangan kerajaan berjumlah RM498,877 turut diserahkan kepada penerima bantuan program peningkatan enterprise Bumiputera BIP dan penerima bantuan Business Scale Up Program BizUp. Dalam majlis sama, memorandum persafahaman antara SME Crop Malaysia dan Serba Dynamic Holding Berhad turut dimeterai untuk pelaksanaan hub inovasi dan urban garage bagi perniagaan kecil dan sederhana di Sarawak. Golongan belia kini proaktif dalam menjana ekonomi ketika negara berdepan cabaran COVID-19. Terkesan dengan kadar pengangguran yang tinggi, belia kini memilih untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri demi menampung kehidupan dan membina karier masing-masing. Malah mereka dilihat semakin berani mengambil risiko untuk menghidupkan budaya keusahawanan dalam komuniti muda dari pelbagai sektor produk dan perkhidmatan. Generate income mereka. Lagi satu untuk mencipta peluang pekerjaan untuk anak muda lah, dan mengurangkan masalah pengangguran anak-anak muda kita. Kita dengan adanya rakan niaga belia ni, kita ambil macam kita kumpul mereka, and then dengan kadar sewa yang murah yang tidak membebankan mereka. Mereka dapat generate income lah. Mentalnya, kalau kita lihat ya, tahun ini adalah kita melihat dari segi banyaknya berlaku pengangguran pekerjaan, dan dalam masa yang sama sebenarnya sebagai seorang belia kita seharusnya mengambil peluang dan inisiatif terhadapan untuk menjadi job creator. Maksud job creator adalah terutama dalam bidang keusahawanan dan sebagainya. Bukan lagi mencari peluang pekerjaan tetapi mencari peluang pekerjaan seperti menceburi dalam bidang usahawan dan sebagainya. Selain itu, nilai tanggungjawab dan sifat sukarelawan yang tinggi perlu ditanam dalam jiwa belia semenjak di bangku sekolah lagi untuk memastikan mereka faham dan terbiasa dengan gerak kerja yang progresif. Saya belia zaman sekarang ni sebenarnya kalau ikut saya punya opinion lah, saya cuba terapkan daripada sekolah lagi. Maksudnya dari segi orang kata menerapkan perasaan sukarela itu. Amatlah orang kata susah sedikit lah sebab zaman sekarang macam biasalah manusia ni berkira. So kita kena didik para belia ni daripada zaman mereka masih di sekolah lagi agar mereka lebih terbuka untuk menyumbang dari segi orang kata tenaga dan masa dalam membentuk pembangunan negara. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah menyeru para belia untuk terus mendalami ilmu ekonomi digital agar dapat diaplikasikan dalam pelbagai industri yang mereka cuburi. Ujarnya, kemahiran dan ilmu pengetahuan yang profesional sangat diperlukan untuk kerajaan mengembangkan produktiviti masyarakat bagi membangunkan negeri seiring dengan situasi semasa. Lian perlu mengambil peluang mendalami bidang yang berkaitan ekonomi digital secara aktif dan bijak, terutama di peringkat antarabangsa sebagai pekerja terlatih. Bukan hanya sebagai pekerja tidak terlatih. Ambillah peluang ini dan buktikan belia-belia Sarawak akan menjadi peneraju dalam ekonomi digital di negara ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Sarawak di Hotel Pullman, Kuching. Dalam pada itu, beberapa anugerah kecemerlangan belia turut disampaikan, antaranya Anugerah Perdana Belia Negara dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Belia dan Sukan Sarawak. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri di Bandar Seri Aman diraikan mengikut kelaziman baharu.
Kapasiti dihadkan kepada 250 orang tetamu termasuk barisan pemimpin dan rakyat yang akan menghadiri dua acara utama masing-masing disambut di Hospital Seri Semanggang untuk majlis malam mesra dan acara kemuncak di Dewan Suara Seri Aman pada Isnin 31 Ogos. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjuran acara besar-besaran seperti ini telah melihat kepada aspek keselamatan terutama pengalaman garis panduan COVID-19. Kita akan menjalankan semua aktiviti ini sama ada malam ini ataupun besok hari mengikut kaedah-kaedah SOP yang telah ditetapkan. Jadi mereka yang terlibat dalam Unity Walk itu tidaklah boleh lebih daripada 250 dan yang memberi keunikan juga yang akan diikuti oleh masyarakat pelbagai kaum yang akan menggunakan pakaian-pakaian tradisi dan kita juga memberi peluang kepada mereka yang kurang berupaya, kalau tak silap saya ada sebahagiannya juga akan menggunakan wheelchair supaya mereka juga akan dapat bersama-sama meraihkan hari kemerdekaan kita besok hari. Sementara itu, penduduk di Bandar Semanggang Seri Aman menunggu acara besar-besaran seperti itu diadakan kembali. Bagi mereka, selain menghidupkan semangat patriotisme, sambutan Hari Kebangsaan itu bantu para peniaga menambah pendapatan daripada pengunjung yang datang dari luar daerah tersebut. Saya berharap ramai pengunjung datang ke Seri Aman dan sekaligus dapat meningkatkan taraf ekonomi di Seri Aman, khasnya kepada peniaga-peniaga di Seri Aman. Dan juga sekaligus dapat menaikkan semangat patriotik dalam kalangan warga Seri Aman di sini. Kesannya amat positif lah. Memang dapat menyambut orang dari seluruh Sarawak lah datang untuk pergi Seri Aman, tengok apa yang ada dekat Seri Aman. So bagi peniaga-peniaga di situ, dia rasa macam bersyukur lah sebab kami akan penjual. So orang semua seluruh Sarawak tu dia anggap apa yang kami jual. So dia akan menambahkan lagi customer orang lah, sumber pendapatan orang. Hari Kebangsaan 31 Ogos 2020 akan diraikan di seluruh negara sebagai acara simbolik Hari Kemerdekaan Tanah Melayu. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dilanjutkan, persediaan dan program-program kemerdekaan tetap dianjurkan penuh bersemangat. Di Kampung Pujut Tanjung Batu Miri, acara merdeka atau komuniti yang dianjurkan kerajaan negeri di setiap daerah di Sarawak itu menghidupkan suasana patriotisme di kalangan masyarakat. Menurut penduduk Kampung Pujut, sambutan kemerdekaan boleh dilontarkan dari pelbagai cara dan penghayatan tersendiri daripada komuniti. Kita asyik dapat berkumpul macam dulu-dulu lagi. Kita nak celebrate pun macam ada kengkangan lah sikit lah. Tapi walaupun macam ya, kita tetap juga nak sambut kemerdekaan sebab benda ya memang dah tersirat dalam hati kita. Kita memang nak menyambut kemerdekaan. Ya aja. Semangat perpaduan di Sarawak tu memang baguslah sebab kita berbilang bangsa. Kita asyik milih apa-apa, baiknya Cina, Melayu, apa-apa bangsa. Kita sentiasa bergabung. Terlalu banyaklah bagi kami lah. Kami sebenarnya lahir tahun 57 anak merdeka, tapi selepas 31 Ogos lah. Tapi rasa kami itulah tahun yang susah nak digambarkan dalam keadaan skenek tu COVID. Tapi alhamdulillah lajulah kita pun dah okey sikit lah kan. Cuma kita janganlah dapat digalak gila lah. Tapi sebelum COVID tu alhamdulillah lah terlalu meriah kan. Meriah apa indah kita pun dapat pergi langgar pembarisan apa indah. Tapi tahun tu rasa-rasanya silah dapat kan. Kita norma baru kan. Sementara itu, menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Snadin, Datuk Lee Kim Shin berpesan sejarah penubuhan negara perlu diketahui dan difahami oleh semua rakyat Malaysia. Kisah tersebut membentuk susur galur perpaduan yang telah dibina bertahun lamanya antara masyarakat berlainan asal-usul termasuk di Bumi Kenyalang. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu dan faham sejarah penubuhan negara kita bernama Malaysia ini.
bagaimana Sarawak menjadi salah seorang partner iaitu dalam penubuhan Malaysia. Jadi pada rakyat Sarawak kita perlu tahu, faham. Ada 3 tarikh yang kita perlu faham. Katanya rakyat Sarawak juga harus berbangga dengan usaha kerajaan negeri dalam mengekalkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum maupun agama. Sarawak selama ini merupakan negeri contoh dalam isu perpaduan dengan tertebuhnya unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR sebagai indikator sifat toleransi yang tinggi antara pemimpin dan rakyat. Sarawak memang selama ini adalah contoh dalam negara kita dari segi perpaduan kaum, dari segi keharmonian kaum dan agama dan budaya, dan mereka sentiasa sebut Sarawak apabila mereka katakan perpaduan. Dan baru-baru ini juga saya diberitahu ada menteri daripada Kerajaan Persekutuan datang berjumpa dengan Ketua Menteri kita dan tanya Ketua Menteri, macam mana kita uruskan ini UNIFOR, iaitu unit untuk agama-agama yang lain yang sangat istimewa. Hanya Sarawak saja ada UNIFOR ini. Beliau juga menegaskan bahawa kerajaan negeri menerusi kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa cakna dalam mengukuhkan tiang keharmonian antara 2.8 juta penduduk di Sarawak. Jika di Kuching ada Joe Seafood, di Sarika pula ada si lelaki bendera Iskandar Salus. Dilahirkan sebagai anak merdeka, ia menyuntik semangat Iskandar yang juga seorang peniaga untuk kekal konsisten menghiasi motosikalnya dengan tema patriotik. Sejak 4 tahun lalu, usaha itu dilakukan semata-mata kerana rasa cinta yang begitu mendalam terhadap tanah air tanpa mengharap sebarang ganjaran mahupun pujian. Setiap kali bulan kemerdekaan, Iskandar Salus yang berasal dari kampung Masjid Lama Sarike pasti akan menghias motosikalnya dengan jalur gemilang dan bendera Sarawak. Peminat tu dari start 2016 ya, ada tanding-tanding ya Pak. Ada masuk tanding-tanding sampailah. So, minat mulai sikit-sikit je tu bendera ya Pak. Citaunya macam tu ada orang beda-beda lah Pak. Jadi tenang kami nang minat suka-suka nang yang sebab jadi minat kita lah ni pandai semangat bah dari sikit-sikit memolahnya ya kadang anu buah selalu kan mengias ya. Iskandar sangat menghargai kemerdekaan dan menerapkan semangat patriotik dalam setiap ahli keluarganya. Ternyata beliau sangat bertuah kerana usahanya itu tidak sia-sia apabila turut mendapat sokongan padu mereka. Ada orang Madah gila, sama gila waktu kata orang, tapi kami Cilalik kami anggap tu macam perjuangan bah mereka bah. Banyak orang Madah kami Cilalik lah. Main bola-bola aja. Di rumah ada juga main bola. Bendera pasang di rumah tu, bendera tu dalam 20 lebih ada tu. Pernah ikut pertandingan motor tu dari pengajar penerangannya 2016 sampai 2019 Johan lah. Yalah, tanding-tanding sepi ada juara semua Johan. Hasil penglibatan aktifnya itu, beliau pernah memenangi pelbagai pertandingan bertemakan patriotik, anjuran pelbagai pertubuhan dan agensi kerajaan. Menurutnya, antara program kemerdekaan yang beliau tidak akan ketinggalan ialah perarakan basikal dan pakaian berhias dengan jalur gemilang yang diadakan setiap tahun. Mungkin ada yang beranggapan hobinya pelik, namun bagi Iskandar, apa yang dilakukannya adalah ingin mengajak masyarakat merenung kembali perjuangan pemimpin dan mempertahankan perpaduan yang sedia terjalin. Ini perkembangan COVID-19. Satu kes positif dilaporkan di Bintulu pada Ahad dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 699 kes. Kes ke-699 merupakan seorang lelaki warga Filipina berumur 33 tahun yang bekerja sebagai able body di kapal tangki LNG Sri Alam. Kes tidak mempunyai sebarang tanda dan gejala.
Kes pernah menjalani saringan RT-PCR COVID-19 pada 21 Ogos 2020 dan keputusan ujian swab RT-PCR pada 23 Ogos 2020 mendapati kes adalah negatif COVID-19. Kes kemudiannya menjalani saringan RT-PCR kedua pada 29 Ogos 2020 dan hasil keputusan makmal mendapati kes adalah positif pada hari yang sama. Pertambahan kes ini menjadikan jumlah kes dalam kluster adalah seramai 8 kes. Dalam pada itu, 1 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Sibu hari ini. Hari ini sebanyak 5 PUI baru dilaporkan dan 2 kes PUI menunggu ujian makmal. Baik, kita ke perkembangan sukan. Sarawak United sekadar berpuas hati pulang dengan satu mata selepas terikat 2-2 ketika menentang Perak 2 dalam aksi Liga Premier di Stadium Mini Manjung pada Sabtu. Bermula garang pada awal babak perlawanan, Sarawak tidak menunggu lama untuk mendahului tuan rumah menerusi pemain import Milad Mansur pada minit ke-8. Bagaimanapun, skuad kendalian jurulatih Abu Bakar Fazim itu bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan penyerang Tariq Aisik pada minit ke-20 sebelum mendahului pelawat selang 10 minit kemudian hasil jaringan Bruno Luis Pires Bezera. Namun jaringan penyerang berpengalaman Amri Yahya 7 minit selepas babak kedua bersambung nyata memusnahkan impian tuan rumah untuk kutip 3 mata penuh. Dengan keputusan itu, Sarawak United kini berada di kedudukan ke-9 carta dengan 5 mata hasil daripada 1 kemenangan dan sekali seri. Mewakili seluruh kaki tangan produksi TVS, saya Luqman Muhammad ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin.